Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fazhani bin Muhammad Faizal. Nama matrik saya 10DE23F 2003. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Muqtaza bin Muhammad Ghazali. Nombor matrik saya adalah 10DE23F 2010. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaid bin Mahdi dan nombor matrik saya 10DE23F 2008. Baiklah, hari ini kami akan membentangkan berkaitan dengan perpaduan masyarakat Malaysia menerusi kesihatan. Saya ingin berkongsi tentang beberapa aktiviti dan program yang bukan sahaja bertujuan meningkatkan kesihatan tetapi juga memainkan peranan penting dalam memperkukuhkan perpaduan kaum di Malaysia. Yang pertamanya, program Senarobik Satu Malaysia. Melalui Senarobik, kita dapat melihat pelbagai kaum dan lapisan masyarakat berkumpul, bersenam bersama-sama tanpa mengira latar belakang. Aktiviti ini bukan sahaja meningkatkan tahap kesihatan tetapi juga membina semangat kerjasama dan kemesraan di antara satu sama lain. Seterusnya, kempen derma darah. Dalam kempen ini, orang ramai dari pelbagai kaum datang bersama untuk satu tujuan yang murni, iaitu membantu menyelamatkan nyawa. Ini mengajar kita semua tentang pentingnya sikap saling membantu dan mengutamakan kebajikan sesama manusia tanpa mengira kaum dan agama. Akhir sekali, program gotong royong awam. Aktiviti gotong royong ini memupuk semangat kerjasama di mana setiap individu menyumbang tenaga untuk kebaikan bersama. Dengan bekerjasama, kita dapat mengenali antara satu sama lain dengan lebih rapat sekaligus merapatkan jurang perbezaan antara kaum. Melalui aktiviti-aktiviti ini, kita bukan sahaja sihat daripada segi fizikal tetapi juga mampu membina masyarakat yang lebih bersatu padu. Saya mahu bincangkan bagaimana aktiviti atau program kesihatan tersebut boleh mengeratkan hubungan perpaduan antara kaum. Yang pertama ialah larian merdeka, kerana program seperti ini boleh melibatkan penyertaan pelbagai lapisan masyarakat tanpa mengira kaum atau latar belakang. Melalui aktiviti ini, peserta berpeluang untuk berinteraksi, bekerjasama dan perkenalan antara satu sama lain yang dapat memupuk rasa saling memahami dan hormat menghormati. Tambahan pula, semangat bekerjasama dan menyokong antara peserta sesama semasa program dapat meningkatkan semangat kebersamaan dan perpaduan dalam kalangan masyarakat majmuk di Malaysia. Yang kedua ialah festival makanan budaya yang juga boleh menggerakkan hubungan antara daripada pelbagai kaum dapat merasa hidangan tradisional kaum lain. Dan secara tidak langsung kita juga boleh memperluaskan kefahaman dan mengalahkan penerimaan kebanggaan dan boleh juga menyediakan aktiviti memasak bersama yang melibatkan peserta dari pelbagai kaum untuk memasak hidangan tradisional dari pelbagai budaya. Aktiviti ini bukan sahaja untuk kerjasama tetapi juga membolehkan peserta berkongsi cerita dan nilai budaya masing-masing. Festival makanan budaya, masyarakat dapat merayakan kepelbagaian sambil membina hubungan yang lebih erat dan harmoni antara kaum. Yang terakhir adalah aktiviti sukaraya. Ia juga dapat menggerakkan perpaduan antara sukaraya, selalunya mencipta detik-detik lucu dan kenangan indah yang mendekatkan peserta, seperti permainan bola sepak, badminton, taruh tali, congkak, gasing dan pelbagai sukan lagi dapat mencetuskan gelak, ketawa dan momen perkataan sekolah santai yang membantu membina persahabatan antara peserta dari pelbagai kaum. Nasihat tersambung tentang perangai pelajar dalam usaha menangani masalah penggabaian kebersihan dan penjagaan kesihatan di politeknik. Yang pertama adalah kita boleh mengadakan kempen kesedaran melalui program ceramah atau aktiviti luar seperti gotong royong, boleh melibatkan peserta semua pelajar dan kaki tangan seperti pameran yang memaparkan informasi mengenai pentingnya kebersihan diri, tempat tinggal dan peserta jarang boleh membantu meningkatkan kesedaran.
Yang kedua adalah mengambil bahagian dalam aktiviti sukarela. Aktiviti sukarela ia cara satu yang sangat baik untuk belajar menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan dan kesihatan di politeknik. Seperti aktiviti kumpulan sukarela kebersihan. Ia boleh merupakan kumpulan sukarela yang bertugas untuk memastikan kebersihan kawasan tertentu di kampus setiap minggu. Kita juga boleh kempen kesihatan dan kebersihan pelajar boleh menjadi sukarela untuk membantu menguruskan kempen kesihatan dan kebersihan program gotong royong. Pelajar boleh menyertai aktiviti gotong royong yang dianjurkan oleh pihak politeknik untuk membersihkan kawasan kampus. Yang terakhir adalah boleh menyertai Jawatankuasa Kebersihan Politeknik yang bertanggungjawab melaksanakan aktiviti berkaitan kebersihan dan kesihatan. Kita juga boleh menyediakan kemudahan kebersihan seperti tong sampah yang mencukupi, boleh cecair pembasmi kuman pintu setiap bangunan, kita juga perlu menganjurkan program kita semula jadi bukan saja untuk mengurangkan sisa buangan, tetapi juga mengemai kesedaran tentang kepentingan pemeliharaan alam sekitar. Di sini saya ingin membincangkan tindakan pencegahan yang perlu dilakukan oleh pihak politeknik apabila berlaku penularan penyakit-penyakit dan berbahaya. Nombor 1, pihak politeknik perlu menguatkuasakan protokol kesihatan yang ketat, termasuk pemakaian pelitup muka, penjarakan fizikal dan pembersihan. Contohnya di sini, jika terjadinya penularan penyakit-penyakit di dalam politeknik, pihak politeknik harus pantas mengambil tindakan seperti melakukan penjarakan sosial di antara pelajar yang terkena penyakit dan kepada pelajar yang tertular penyakit harus wajib memakai pelitup muka untuk mengelakkan penyakit itu tertular kepada pelajar-pelajar yang masih sihat. Nombor 2, penyediaan maklumat kesihatan, memberi maklumat tentang gejala penyakit, cara penularan dan langkah pencegahan. Nombor 2, contohnya di sini, pihak politeknik harus menyediakan maklumat kesihatan dan memberikannya kepada pelajar untuk pelajar mengetahui cara penularan penyakit itu terjadi dan cara langkah pencegahan yang dapat diambil sekiranya penyakit itu tertular kepada pelajar tersebut. Nombor 3, pemeriksaan kesihatan mengadakan pemeriksaan kesihatan bagi pelajar dan staf untuk mengesan gejala awal dan mencegah penularan. Contoh dari sini, pihak politeknik harus melakukan pemeriksaan kesihatan kepada staf dan pelajar untuk mengetahui sekiranya staf dan pelajar itu mengalami gejala awal penyakit tertular dan sekiranya terdapat pelajar dan staf mengalami gejala awal, pihak politeknik dapat mencegah penyakit itu lebih awal. Kesimpulannya, kesihatan memainkan peranan yang penting dalam menyatukan masyarakat. Apabila semua lapisan masyarakat mendapat akses yang sama terhadap perkhidmatan kesihatan yang berkualiti, ia dapat mengurangkan jurang sosial dan ekonomi. Sekian daripada saya, Muhammad Ifrul Kuzairi Belum Hakim. Terima kasih.